Di sini ada beberapa soalan ya. Yang pertama, adakah nas yang menyarankan kita sedekah Al-Fatihah kepada mereka yang telah meninggal dunia? Yang kedua, atau adakah ayat lain yang lebih afdal dibaca selain daripada Al-Fatihah? Sebenarnya kalau nak tanya nas, tak ada. Tak ada. Tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya lagu ni dengan maksud. Sebab kita buat lah ni kan, dalam TV pun ada kadang-kadang dia, kita hadiahkan Al-Fatihah lah kepada si mati ni, orang-orang yang berkenaan kan, ada kan. Kita berhentilah sejenak untuk baca Al-Fatihah untuk dia kan. Ada lagu tu dibuat. Sebenarnya tak ada dalil, tak pernah dalam mana-mana hadis-hadis sebut itu. Tak ada. Kalau orang buat tu, bagi saya dia mana-mana. Dia mana-mana. Sebab dia kira gini, dia kira kita baca Quran, hak mudahnya patut orang pandai baca belakang kan, ada pahala. Bila ada pahala, kita nak bui pahala kita tu kau, nak kira pahala kita. Dia antara satu konsep kira pahala lagu ni pernah dibuat ke zaman tak ada. Mencari saya pendak lah. Ubah bulu tiak dulu lah. Tapi kalau orang buat tu memang ada orang buat. Kalau tanya dalil nas, memang tak ada. Memang tak ada. Daripada situlah orang-orang berpendapat supaya juga ngati atau gogol lain buat kira konsep kira pahala lagu tu supaya kita tak ada. Kalau lah benda ni tak perlu ke sampai dulu. Nabi SAW ajaran dia raya sampai bila-bila. Kalau perlu untuk umat dia, tak pernah raya. Tak pernah raya. Jadi sebenarnya dia ada benda-benda macam ni kan, menyebabkan jadi umat ni jadi malah dan mengharapkan orang. Kalau dia kena ya kau kena dulu ni. Sebab apa? Dan nanti orang kira pahala boleh. Boleh banyak juga ke dia. Jadi tak payah pun habis PT, tak payah susah ngaji. Harap kau orang. Kalau orang itu pun boleh juga. Sedangkan kalau kita baca Quran ke, baca hadis ke, manusia di setiap amalan dia ada surat tak amalan kan? Ada surat tak amalan. Orang kira tu duduk dalam surat mana? Duduk dalam surat mana? Tak ada sebut. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada dalam Quran sebut. Kitab gapo lagu ni ya? Ada belaka. Hak kecil besar ada belaka. Apalah surat gapo lagi? Ada kan? Hak tu hak mana? Hak kita buat. Jadi hak orang bui tu duduk mana? Adakah dalil yang menunjukkan seseorang tu putus asa, dia tak ada harapan, dia tak ada gapo, tiba-tiba mari surat lain ni hak orang lain buat ke dia ni, jadi dia pun masuk syurga kita? Ada? Tak ada. Tak ada. Situlah jadi dia akan jadi semakin kesok dia akan jadi sebuah agama lain akhirnya benda-benda macam ni untuk pahala, untuk apa ni, ada satu golongan, satu kelas, kelas ahli agama. Kalau orang agama lain tu sami, atau disuruh orang tu, diupah orang tu, orang tu buat, kita tak payah buat apa-apa. Akhirnya jadi gitu.
Akhirnya jadi gitu. Jadi tak molek. Nabi SAW ajaran dia tidak gitu, tidak jadi komalah orang tak buat gatul dengan orang, tidak gitu. Dia jadi berdikari. Itu cara dia ajar. Atau adakah ayat lain yang lebih afdal dibaca selain daripada Fatihah? Maksud baca untuk kiring, kau maksudnya sini? Masalah kiring tu sendiri dulu. Dalam yang kita nak kiring tu, kita banyak cukup setara mana? Lu fikir nak kiring kau orang tu dulu. Jadi kiring tu nak tahu boleh. Dia kata kalau boleh pahala. Kalau niat dulu lagi dia baca. Kalau tidak tak khatam Quran, banyak lagi kerja lain dia pun. Nah. Tapi bota kalau baca ni boleh piti. Apa kata? Dia nak boleh pahala, dia kena ikhlas dulu. Tak ikhlas kalau tu. Boleh. Dia jadi macam upah kerja-kerja lain pula. Dia akan melahirkan satu golongan yang kerja dia jadi lagu tu akhirnya. Sedangkan kalau kita tengok dalam sejarah Nabi kita tak ada golongan lagu ni. Tak ada. Lepas tu dia akan timbul macam-macam lagi, lebih lagi. Dia ada package pula. Package macam-macam lah. Saya pun dah kena di Masjid Telipuk. Kita duduk nak sibuk nak mai tarawih lah. Ada orang buat mari. Sorak. Dia kata ni package lah. Nak lagu mana? Untuk berapa kali khatam kepada tok nenek kita. Ada. Dia duduk sebar. Berapa kali khatam Quran nak mengatik berapa ribu berapa. Ada. Kalau sebanyak ni bayaran sebanyak ni. Tengok kan kau jadi tu. Kau jadi macam-macam lah. Macam-macam. Iyalah pada nak sedekah pahala tu. Adakah Nabi SAW pernah buat lagu tu? Situ dulu. Sebab kalau Nabi tak buat, kita cuba buat kan, dia kobar tu tak tahan. Dia kau jadi teruk. Kau jadi teruk. Jadi itulah bendanya. Jadi buat lain-lain pun dia kata asal dapat pahala boleh lah. Sebab konsep kira itu dulu. Dia kalau ada pun ulama-ulama dia kata dapat pahala boleh gini-gini, itu dia banyak syarat dia. Kalau kita baca-baca tengok tu, dia kena ikhlas, dia kena gitu gini, banyak. Tapi daripada cara lagu saat ni, cara nak cari makan tu jadinya pergi bawa sakelar dia tu. Lepas tu ayat dengan package ni package itu lagu lain dah tu jadi tu. Dan melahirkan satu generasi, satu golongan yang akan buat kerja lagu tu sebab mudah. Sebab mudah. Golongan hak buat kerja usahawan ke apa peniaga tu suku akan ada lagu tu. Hak nanti tunggu orang pergi, dia pergi ngatik kubur, dia pergi baca Quran, kalau dia pergi tunggu kubur kau gapo, dia akan ada lagu tu. Ini sebenarnya tidak pernah wujud. Di zaman Nabi SAW, di zaman imam-imam dulu tak ada benda lagu ni. Orang buat tu yang tak ada dalil. Dia buat berdasarkan fikiran dia. Sedangkan benda nak kira pahala, nak dapat pahala, nak kata dia tak boleh nak fikir dengan akal kita. Salah tu. Benda ni mesti kita tahu daripada Rasulullah SAW. Tak ada orang boleh royak benda lagu ni kepada kita, dan kita boleh nak pegang selain daripada Nabi. Tak boleh. Orang lain tak boleh royak. Imam-imam siapa pun tak boleh royak. Tak pernah pun mereka kecet benda lagu ni. Tak pernah. Itulah ringkasnya. Dia doa lain. Doa lain. Doa minta ampun, istighfar untuk orang yang hidup boleh. Orang mati boleh. Kita buat tu doa lah. Takut keliru dah. Boleh juga tanya ke dah. Ini macam tak ada langsung. Ada. Nabi SAW ajar doa. Dalam Quran ada sebut Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sabaquna tu gitu. Mati. Kita minta Tuhan ampunkan untuk dia. Sekadar tu ya. Tak apa.
Bukan kira pahala. Jadi kita kira dia tak siapa. Lagu mana? No. Siapa dia? Tak siapa. Allah SWT. Jadi timbul banyak persoalan pula. Jadi kita kira melalui dia lah, biar dia siapa. Kalau tak siapa, jadi lagu mana? Kita nak katakan no. Jadi dia tu amanah, kau tidak amanah, kau lagu mana? No. Banyak perkara pula timbul tu. Kalau tidak dibuat benda ni, tak timbul dulu lagi, tak ada. Tapi ya, sepakat saat ni doa istighfar boleh. Dia kiyah demon ni, dia kiyah dengan doa istighfar boleh. Itulah yang dia kata boleh saat ni kiyah pahala ke apa tu. Sebenarnya berbeza. Nak kiyah ni dia ada kaedah. Orang ngaji usul fiqh. Nak tahu kiyah lagu mana boleh pakai, kiyah lagu mana kiyah fasid. Orang panggil kiyah tak pakai. Qiyas ma'al farid, macam-macam nama dia. Qiyas tak kena lagu. Jadi kita qiyas lagu mana? Ni orang lelaki, tu orang perempuan. Orang lelaki pun boleh beranak juga, kita kata. Pasal apa? Pasal dia orang. Aduh pula lagu tu. Tak kena tu. Apa yang kita kata dia orang boleh beranak? Bukan sama-sama orang. Tak kena tu. Jadi serupa juga dengan hak ni. Dia qiyah tadi. Dia qiyah dengan doa, dengan istighfar. Doa untuk orang hidup boleh ke tidak? Boleh. Untuk orang mati? Boleh juga. Istighfar boleh ke untuk orang hidup? Orang hidup, saya kita, semoga Allah mengampuni dosamu, kita kata boleh. Orang mati boleh juga. Kira pahala ke orang hidup boleh ke tak boleh? Tak boleh. Orang hak terima tu dia kata kira pahala ni boleh kau mati. Apa tak boleh. Dan kalau doa boleh. Untuk orang mati, orang hidup boleh berlaku. Kalau istighfar boleh. Hak ni boleh ke? Untuk kalau lagu tu senang, banyak kau kita tak payah buat kerja, biar anak kita buat. Dah. Pahala boleh kita. Sebab apa dia nak kira pahala tak boleh kita? Sebab kira piti, dah. Kalau lagu tu dah, atau orang panggil kiyah tak kena tu. Kiyah pasal ni lah. Orang jatuh pun anak juga. Pasal apa? Bukan orang tina saja, sebab manusia juga orang jatuh tu. Lagu tak kena tu. Hak ni pun kita kena perhati gitu. Masalah qiyas ni, terutama dalam bab benda-benda ibadat lagu ni. Kalau nak qiyas bab dunia lain, memang boleh. Tapi kalau bab dosa pahala, bab benda-benda lagu ni tak boleh. Di luar daripada jangkauan akal fikiran kita. Kita kena terima saja. Kalau Nabi SAW itu lebih selamat. Kalau terberat, dia jadi bahaya. Itulah yang telah berlaku kepada macam-macam puak-puak yang melampau tu, di mana-mana pun. Ginilah. Bagaimana dengan apa di serkot pada awak yang meninggal? Dia itulah ulama-ulama bahas. Ulama bahas kalau sedekah harta benda, ada kata boleh. Boleh. Tapi kalau jenis macam gini, Imam Syafi'i kata tak boleh. Tapi ada orang kata boleh. Tapi dengan syarat-syarat dia lah. Kena ikhlas, kena gitu gini. Yang jelasnya tidak pasti. Pastinya kalau kita buat diri gitu. Jadi kalau kita sedekah gapo pun, nak kata masuk dalam amalan siapa dia? Amalan orang lain yang berguna untuk dia. Tak pernah ada dalil dalam Quran ke, dalam hadis ke, orang tu tiba-tiba nak masuk neraka tak jadi. Sebab apa? Orang lain kira ni amalan. Ada lagu tu? Tak ada. Maknanya tak ada. Hak ada ialah amalan seseorang tu. Hak tu hak sebenar. Gitulah rekahnya.